Assalamualaikum, selamat petang. Agak lama juga tak buat video sharing dekat YouTube ni. So Alhamdulillah hari ni dipermudahkan, dibagi kesempatan untuk buat satu video sharing. Sebelum tu saya nak panjatkan sebanyak-banyak syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT sebab baru-baru ni isteri saya selamat melahirkan anak kami yang ketiga, seorang baby girl. Baby girl yang Alhamdulillah sihat. Semua okey, cuma ada kuning lah hari tu, tapi Alhamdulillah dah makin okey dah kuning dia. So syukur Alhamdulillah kami dikurniakan cahaya mata, dibagi pemberian rezeki yang tak disangka-sangka daripada Allah SWT. So syukur Alhamdulillah, baby sihat, mami dia pun sihat. So ada ramai yang mendoakan kami sekeluarga. Saya ucapkan syukur Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak sebab sentiasa doakan kebahagiaan dan kesejahteraan kami sekeluarga. Kami pun doakan kebahagiaan dan kesejahteraan korang sekeluarga juga. Walaupun kita dalam tempoh PKP ni lagi, tapi kita walaupun dalam tempoh PKP ni kita still kena survive lah. Dalam keadaan struggle, saya pun faham ramai yang struggle. Even saya sendiri pun terkesan dengan PKP kali ni. Tapi nak tak nak, suka ataupun tak, kita kena fight lah, susah macam mana pun. Okay, so itu je saya nak bagi intro. Topik hari ni saya nak share. Saya nak ceritakan tentang pilihan kerjaya. Pilihan kerjaya. So kita faham ramai orang yang terkesan time PKP ni dibuang kerja, diberhentikan, ataupun dibagi cuti tanpa gaji. So apa peluang yang ada, kita memang ambil je lah. Time PKP ni kita tak boleh nak pilih, tak boleh nak decide suka ke tak suka ke kan. Andai kata ada peluang tu, kita nampak depan mata, kita terus buat je. Cuma topik saya nak pilih, saya nak ceritakan hari ni untuk orang yang ada pilihan. Untuk orang yang ada pilihan kerja yang boleh pilih. Dalam keadaan PKP ni, dia ada pilihan untuk pilih kerja yang mana yang dia rasa dia nak buat, ataupun dia ada pilihan untuk nak buat bisnes yang dia nak buat. Contoh, kita ada satu situation, satu bisnes A dan satu lagi bisnes B. So banyak orang yang kalau boleh dia buat je apa-apa bisnes yang ada. Ni buat sikit, yang tu buat sikit, yang tu buat sikit. So dia tak boleh nak bagi satu fokus dekat satu kerja yang ada lah. So dekat sini saya bagi tahu untuk orang yang ada pilihan untuk memilih sama ada kerja ataupun bisnes, yang mana yang dia patut fokuskan, ataupun sama ada dia nak kena ambil dua-dua sekali ke, ataupun kalau ada tiga kena ambil tiga-tiga ke. So kat sini, yang ni sebenarnya saya nak share. Kita sebagai manusia ni, kita ada batas, kita ada limit lah, kita ada limit kerja untuk kita buat satu-satu benda. So sejujurnya saya pernah pengalaman saya sendiri, saya pernah buat macam-macam bisnes dalam satu masa, dan benda tu tak mendatangkan hasil yang baik untuk saya. Saya boleh bekerja, saya boleh buat dua-dua tu, tapi end up saya burn out. Saya jadi penat, saya jadi give up, saya jadi stres, saya jadi hilang fokus. Yelah, kita manusia kan, kita tahu diri kita macam mana. So kita nak buat dua-dua kerja dalam satu masa tu sebenarnya quite challenge lah sebenarnya. Quite challenge lah saya boleh cakap. Cabaran dia sangat besar. Kita takkan boleh nak bagi 100% komitmen dekat bisnes, contoh kerja yang kita buat A ni, dan kita tak boleh juga nak bagi 100% bisnes ataupun kerja yang kita buat dekat B.
dia mesti akan ada satu yang terlebih, satu kurang. So dekat sinilah bahaya, bukan bahaya lah, kat sinilah sebenarnya akan jadi, orang kata, kita akan letakkan satu komitmen yang besar dekat ni, dekat satu, kita letakkan satu fokus yang kuat dekat satu kerja. Dalam masa sama kita mesti akan kurangkan satu lagi kerja yang kita buat tu lah. Dia tak boleh, dia jarang ada orang yang boleh buat 100% yang ni, 100% yang tu. Tak boleh, sebab kita ni manusia. So bagi orang yang ada peluang macam ni, apa yang saya boleh suggestkan, cuba ambil satu masa, cuba muhasabah balik, cuba tengok balik kan. Sebenarnya aku ni nak buat yang mana satu. Sebab saya percaya apa kerja, apa bisnes sekalipun, kita boleh sukses kalau kita buat betul-betul. Tak kisah kita ni sebagai pengurus restoran makanan segera ke, ataupun kita ni bekerja kat restoran makanan segera, ataupun kita ni buat bisnes penapis air ke, kita buat bisnes SIM card ke, kita buat bisnes sabun ke, kita kerja kerani ke, kat mana-mana kita boleh berjaya kalau kita letakkan soul, jiwa kita dekat kerja tu tau. Bila kita buat betul-betul, kita boleh berjaya. Tak kisahlah apa-apa pun. Cuma yang paling penting, kita kena letakkan fokus tu 100% lah dekat yang kita buat tu. Kita tak boleh bahagi-bahagikan benda tu tau. Dia bila kita bahagi-bahagikan, bila kita ada pilihan, kita nak buat dua-dua sekali. So bila kita bahagi-bahagikan kita punya energy, kita punya passion kita, dia akan mesti ada satu yang kurang, satu yang akan rendah. So dekat sini sebenarnya tak bagus lah. Contohlah, saya bagi contoh situasi kan, seorang ni kerja kat office, tapi dalam masa sama dia buat bisnes. Contohlah dia buat bisnes, contoh saya letak bisnes penapis air. Contoh, dia kerja kat office dan kerja kat penapis air. Kalau dia pulun betul-betul dekat kerja office tu, dia akan letakkan energi yang banyak, letakkan energi yang banyak, dia letakkan 100% komitmen dia dekat kerja yang office tu. Macam mana dia nak bagi satu, orang kata, yang sama juga dekat bisnes yang dia buat penapis air ni? Dia takkan boleh. So dia akan jadi burn out, dia akan jadi penat tau. So kalau kata, sama juga kalau dia letakkan bisnes penapis air tu sebagai core dia, ataupun sebagai komitmen yang dia nak bagi 100%, dah tentu kerja dia dekat office akan terbengkalai. Dia akan datang office, mungkin dia akan lemau, lembik, penat. So dia akan orang kata mengkhianati lah salah satu kerja tu. So untuk orang yang ada pilihan untuk buat satu perkara tu, cuba pilih satu dan kita letakkan betul-betul 100% effort kita. So kita letakkan 100% tu betul-betul dekat effort kita tu dekat kerja tu. Jangan kita mengkhianati kerja tu. Bagi saya, jangan kita mengkhianati kerja tu lah. Jangan kita sebabkan nak buat business part time, kerja kita dekat office jadi terbengkalai. Jangan sebabkan kita nak betul-betul buat kerja kat office, sampaikan business yang kita dah usahakan ni jadi drop. Jadi lari tau, dia punya track tu. Itu pandangan saya lah, pendapat saya. Kita kena decide untuk pilih salah satu kerja yang mana kita rasakan sesuai. Kita pulung betul-betul, kita bekerja dengan ikhlas, insyaAllah kat platform mana pun sebenarnya kita boleh berjaya. Tak kisah kita bekerja makan gaji pun kita boleh berjaya. Kita berniaga pun kita boleh berjaya. Bila kita letakkan jiwa raga kita, passion kita tu untuk satu-satu kerja yang kita buat tu. Okay, so ni pandangan peribadi saya. Pandangan peribadi saya, boleh terima ataupun tak boleh terima, korang boleh decide sendirilah. Setiap orang ada pandangan masing-masing. Saya tak boleh nak kata pandangan saya ni betul saja, ataupun saya tak boleh nak minta orang rasa pandangan saya ni betul. Tapi ini apa yang daripada pengalaman saya sendirilah. So
So itu yang saya nak sampaikan. Dan tips, saya nak bagi tips lah. Contohlah kalau kita ada buat dua bisnes, kita ada buat dua bisnes, mungkin kita dah memang decide untuk nak buat full time business. Lepas tu kita ada dua bisnes dalam masa yang sama pula tiba-tiba kan. So untuk orang yang ada pilihan macam ni, saya bagi tips. Yang pertama, yang paling penting sekali bagi saya, kita tengok balik kita punya job quality dekat salah satu bisnes ni, yang mana lebih dekat dengan kita. Maksudnya yang mana lebih mudah untuk kita nak uruskan daripada segi job quality lah. Kalau kita ada dua bisnes lah, yang mana daripada segi kerja dia dekat dengan kita, senang yang kita nak buat. Kita boleh usahakan dengan cara yang lebih agresif dan lebih cepat lah. Kita boleh buat terus tau, maksudnya. Ni tips yang pertama. Kalau kita ada dua bisnes dalam masa yang sama, kita nak kena pilih. Tips yang kedua, kita tengok daripada segi support system. Antara dua bisnes yang kita tengah duk buat sekarang tu, kita nak pilih salah satu. Kita tengok yang mana satu bagi support system yang best, yang positif, yang circle yang baik, circle yang ada energy yang padu, circle mana yang orang kata sentiasa mendorong kita untuk kita keluar, sentiasa nak keluar daripada kita punya comfort zone. Kita tengok daripada segi support system yang mana yang boleh bagi benda tu tau. Yang mana yang selalu bagi kita kata-kata dorongan, kata-kata semangat, yang sanggup untuk susah senang dengan kita. Bila kita nampak dekat salah satu, kita pilih lah yang ada support system yang baik macam ni. Yang kedua. Yang ketiga, kita tengok daripada segi quality income yang di offer lah. Quality income kita tengok daripada segi kalau contoh jual barang, kita tengok lah berapa satu commission produk tu yang kita boleh dapat kalau kita jual. Comparekan lah. Contoh, kalau jual 3 ni aku dapat sekian. Kalau aku jual 3 ni baru dapat apa, sekian. So pilih mana yang kita rasa lebih berbaloi untuk kita usahakan, untuk kita letakkan energi kita kan. Bisnes mana yang kita rasa berbaloi. Dua-dua penat. Bisnes, kerja, apa semua memang penat. Tak ada yang tak penat. Tapi penat yang mana yang berbaloi? Tu maksud saya. Penat mana yang berbaloi? So yang keempat, yang terakhir bagi saya, kalau kita nak pilih salah satu bisnes tu, tips dia, kita tengoklah bisnes mana yang boleh, yang ada vision. Maksudnya kita boleh nampak arah tuju, hala tuju kita ke mana kita akan pergi kalau kita stay dalam bisnes tu. Kalau kita ada 2 contoh ataupun ada 3 ke, kita tengok yang mana satu yang dia punya vision tu, kalau kita stay lagi lama ataupun kita stay dalam keadaan kita follow dia punya direction, apa achievement yang kita boleh dapat, kita boleh capai. Sebab kita, bila kita dah decide untuk nak buat, letakkan 100% effort apa semua ni kan, kita kena tahu sebenarnya ke mana kita nak pergi tau. 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun akan datang, ke mana kita boleh pergi. So andai kata kita nampak vision yang lebih baik tu dekat salah satu daripada bisnes tu, kita nampak contoh A dengan B, kita nampak B vision dia lebih baik untuk jangka masa 30 tahun, 40 tahun, ataupun untuk kita tinggalkan legasi untuk anak-anak kita kan. So kita pulun lah. Kita pulun buat yang tu je. Tak perlu kita nak buat dua-dua sekali. So ni lah tips bisnes yang saya boleh sharekan. So saya harap perkongsian saya kali ni dapat buka mata, dapat bagi idea dekat siapa-siapa je yang tengah ada pilihan lah. Maksudnya ada pilihan, dia tak tahu nak pilih mana satu. So itu je lah saya nak sampaikan. Dan kalau ada pertanyaan, boleh WhatsApp saya, boleh PM saya dekat WhatsApp. Saya bagi link, saya bagi nombor telefon saya dekat WhatsApp. Boleh tanya apa-apa, ataupun kalau nak tinggal ke komen, boleh tinggal ke komen. So saya share ni, saya tak ada kepentingan apa-apa. Semua saya suarakan apa yang ada dalam hati saya, apa dalam pendapat saya. Saya tak ada skrip, tak ada apa pun. Cuma saya suarakan pendapat saya sendiri je. Okay, so sampai kali ni je sampai sini je sharing saya kali ni. So
Jumpa kita lagi dekat sesi sharing saya yang seterusnya, insyaAllah. So terima kasih untuk semua yang support, dan jumpa lagi kita dekat next video. Okay, terima kasih. Assalamualaikum, bye bye.